Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Saiful, Yang Berusaha Tuan Ketua Barisan Pentadbiran Sri Setia Budi, barisan guru-guru, seterusnya anak-anak murid yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita Allah SWT kita dipertemukan di alam maya ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu muka, ya, walaupun dalam kancah pandemik begini, macam-macam cabaran dan dugaan dalam dunia pendidikan, namun misi dan visi untuk kita menambah ilmu pengetahuan, khususnya bagi anak-anak murid yang bakal menduduki peperiksaan PSRA pada tahun 2021 nanti, insya-Allah. Ya, jadi maknanya anak-anak, pihak sekolah telah menyediakan satu inisiatif untuk memberi pendedahan awal berkenaan dengan PSRA. Anak-anak murid perlu ingat, ya, bahawa pada tahun ini tidak ada UPKK, jadi PSRA amat penting, ya, sebab UPKK tak ada tahun ini sebab pandemik. Oleh sebab itu anak-anak kena kuasai PSRA nanti sebaik mungkin. Okey, insya-Allah saya akan terangkan berkenaan dengan teknik PSRA dan sedikit berkenaan dalam sentuhan sikit dalam pelajaran-pelajaran yang perlu kita tekankan nanti, insya-Allah. Okey, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, pernah dengar PSRA tak? Apa dia PSRA? PSRA ni kena tahu dulu. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kena tahu apa di PSRA, penilaian sekolah rendah agama. Ya, jangan anggap tak penting. Nanti nak fokus UPSR, ya, UPSR juga penting. Dua-dua kena kuasai. UPSR sekolah kebangsaan akademik punya, yang agama PSRA juga untuk membantu anak-anak untuk melayakkan masuk ke sekolah-sekolah menengah aliran agama. Ya, kalau anak nak masuk contohnya SBPI, ya, PSRA perlu ada, sebabnya UPKK tidak boleh nak membantu sebab anak-anak tak ambil UPKK, betul? So, jadi kena tekankan PSRA. Okey, anak-anak nak pergi MASRM Labu contohnya, ya, Semak Labu. Jadi sekolah-sekolah agama. Apatah lagi bila di Selangor ini kita ada sekolah agama bantuan kerajaan SABK, ya, Cam Samir, yes, USJ Subangjaya. Itu adalah sekolah-sekolah yang sekolah agama bawah kerajaan, persekutuan juga, tetapi ditadbir dibantu oleh JAIS, ya. Kalau anak-anak nak masuk Mahat Tafiz, apatah lagi PSRA, wajib kena kuasai sepenuhnya. Ya, oleh sebab itu anak-anak, dalam kita nak menghadapi peperiksaan PSRA ini, maka anak-anak kena kuasai sepenuhnya, ya. Okey, saya sharekan kat sini berkenaan dengan slide saya. Okey, insya-Allah terus kepada siri kecemerlangan seminar untuk PSRA, apa yang perlu anak-anak kuasai, ya. Kita kena berkenalan dulu sebenarnya dengan PSRA. Okey, untuk maklumat anak-anak, ya, PSRA apa yang ada kat situ. Kalau UPSR kita dah tahu dah 6A, ya, dalam setiap pelajaran yang perlu kita kecap. Tapi dekat sini dalam PSRA, grade yang ada iaitu yang pertama sekali ialah mumtaz. Ya, apa yang dimaksudkan dengan mumtaz ini adalah cemerlang. Ya, berapa peratus cemerlang dekat sini anak-anak? Peratusan mumtaz berapa? Iaitu 90 hingga 100% markah. Yang ini yang dikatakan mumtaz. Ya, kalau anak-anak dapat 89.9 pun belum tentu mumtaz. Tapi ada cara dan juga kaedah yang akan saya tunjukkan nanti bagaimana nak dapatkan 90 ke atas, ya, insya-Allah. Okey, itu yang pertama, grade mumtaz. Yang kedua iaitu jaid jidan. Yang ni kena sebut betul-betul, salah sebut jaid edan. Lain macam bunyinya, ya. Okey, jaid jidan berapa peratus anak-anak? Tahu tak? Okey, jaid jidan 75 hingga 89, betul. 75 hingga 89%. Itu jaid jidan. Okey, yang ketiga iaitu jayyid. Yang ni kepujian biasa, iaitu 60 hingga 74%. Ya. Okey. Kemudian yang seterusnya makbul 40 hingga 59%. Okey. Baik, yang musaadah ni, yang ini makna musaadah ialah
perlukan bimbingan. Dalam arti kata lain sebenarnya gagal juga. Jadi apa yang perlu kita tekankan kat sini, kita fokuskan dulu matlamat kita untuk dapat mumtaz. Sebenarnya anak-anak dalam PSRE ini, kalau anak-anak perasan, apa yang anak-anak belajar sebenarnya sepanjang tahun di pelajaran agama ini sebenarnya adalah untuk bekalan kita sebenarnya sebelum menghadap Allah SWT. Ya, apa yang jadikan amalan tu, insya-Allah kalau kita laksana, kita buat dengan baik, akan mudah untuk kita menjawab. Contoh macam puasa, ya, amalan solat dan sebagainya. Kita belajar situ untuk amalan harian kita. Jadi anak-anak jangan anggap nak pressure, anggaplah kita belajar itu kerana Allah Taala nak mendalami ilmu Allah Taala untuk beramal dengan ilmu yang ada. Kenapa anak-anak? Bila mana kita menguasai ilmu yang kita pelajari itu untuk amalan kita, bila mana soalan keluar, insya-Allah mudah untuk kita menjawab dengan baik dan sempurna. Jadi tak mustahil untuk kita dapat mumtaz. Jadi anak-anak banyak kelebihan kalau anak-anak boleh menguasai PSRE ini. Sebab apa? Saya katakan tadi, UPKK dah tidak ada. Jadi anak-anak kena fokus PSRE ini penting sebab dia banyak menyokong untuk anak-anak masuk. Untuk di Mahat Tahfiz ini anak-anak kalau nak masuk kat sini, syarat yang paling utama sekali ialah mumtaz. Mesti mumtaz. Ya, kemudian UPSR itu menyokong. Paling rendah pun kami hanya terima 4A paling rendah. Ya. Di Mahat Tahfiz ni sama macam sekolah menengah biasa, ada akademik, ada pelajaran sains, matematik dan sebagainya, tapi lebihnya kami di sini di Mahat Tahfiz ini menghafaz Al-Quran. Anak-anak jangan risau, jangan takut nak kena hafal Quran ke, nak kena masuk sini ke, tak semestinya anak-anak. Tapi kalau anak dapat berjaya masuk ke Mahat Tahfiz ini, banyak kelebihan yang anak-anak boleh peroleh di sini. Ya. Sebab apa anak-anak, orang yang menghafaz Al-Quran ini, ya, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan pada kita. Pertama sekali apa dia? Rezeki kita takkan putus sampai bila-bila. Walau kita berada di mana. Itu orang yang menghafaz Al-Quran. Dan dia boleh bagi syafaat. Dia boleh bantu kaum keluarga dia seramai 10 orang. Ya, dia terus masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di dalam syurga nanti dia akan pakaikan mahkota yang bergemerlapan di atas, ya, kepala mak ayah anak-anak sekalian. Ya, banyak lagi, ya, kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Jadi jangan rugi. Sebab apa anak-anak? Orang yang menghafaz Al-Quran ini untuk dia belajar mengingat subjek-subjek pelajaran yang susah segala-galanya, insya-Allah akan menjadi mudah. Tak percaya anak-anak boleh cari, ya, dalam tahun lepas yang mana temu bual sinar bersama dengan saya berkenaan kejayaan pelajar 11A yang ada di Mahat Tahfiz ini, bermula semuanya segala-galanya dengan Al-Quran. Carilah dalam video sinar tu ada, ya, dalam internet banyak, ya. Type saja Dr. Azamuddin Kecemerlangan PSPM, contoh kat situ sebelah ada keluar, insya-Allah. Okey, baik anak-anak. Jadi fokus kita anak-anak kena betul-betul tahun ini, ya. Okey, bayangkan kalau anak-anak tak ada, ya, tak ada persediaan, macam-macam aksi reaksi yang berlaku. Ya, nak tiru, ya, termenung sana termenung sini, pandang kiri kanan, tak boleh nak jawab. Inilah, ya, bana bagi mereka yang tidak bersedia. Jadi jangan sia-siakan. Okey, seterusnya untuk makluman anak-anak, ya, apa yang perlu anda tahu dalam PSRE ini, masa peperiksaan, ya, sehari satu subjek, satu pelajaran yang mana bermula 2.40 petang, ya, sehinggalah 4.25 petang, ya. Masa 1 jam 45 minit sahaja disediakan. Okey anak-anak, ini sekadar peringatan. InsyaAllah nanti mungkin cikgu-cikgu akan ingatkan anda semula waktu hampir peperiksaan biasanya masuk 10 minit lebih awal ke dalam dewan peperiksaan supaya bersedia, bertenang, ya, supaya tidak jadi kupu gapah. Sebab apa anak-anak, kesannya bagi calon yang masuk dalam dewan peperiksaan dalam keadaan tergesa-gesa, stres dan sebagainya, dia akan membahayakan daya ingatan anda. Ya, boleh jadi anda lupa, tak ingat dan sebagainya. Ini banyak kesan sebenarnya. Sebab itu anak-anak biasanya kalau di Seri, di sekolah anak-anak ataupun di Serai, biasanya kalau sekolah yang 1 hari mereka dah ada daripada pagi, ya. Jadi tempoh bertenang itu lama sambil buat revision bersama dengan ustaz-ustaz anda, ya. Okey, seterusnya tahap pencapaian PSRE saya dah maklumkan tadi. Okey, perkara penting, perkara utama yang anak-anak kena ambil maklum bila masuk saja dewan peperiksaan akhir giliran itu wajib tahu, wajib tulis.
ya jangan tulis macam sebelum-sebelum ni kita jumpa, ya tulis Rumi tapi ikut arah Jawi. Maksud arah Jawi itu daripada kanan ke kiri. Sepatutnya biasanya kita kiri ke kanan kan Rumi. Tak, dia buat ala-ala Jawi gitu. Tapi tulis Rumi, yang penting kena tukarkan balik semula. Jadi anak tolong ya tulis tulisan Rumi dengan jelas dan terang. Okey, anak-anak jawab dengan pensel 2B ya untuk objektif dan subjektif untuk semua mata pelajaran. Walaupun dalam pelajaran khat itu pakai pensel 2B, tapi sebenarnya dalam objektif, subjektif dalam pelajaran lain pun digalakkan pakai pensel 2B ya. Saya tak galakkan pakai pen. Kenapa pakai pensel 2B? Sebab pensel 2B ini dia punya arang dia tu lembut dan bila padam boleh mudah hilang kesan dia. Berbanding kalau anak-anak pakai HB atau BB, tengok balik pakai pensel mechanical pun kena tengok dia punya isi pensel itu sama ada pensel 2B ataupun tidak ya. Okey. Pensel khat hendaklah menggunakan pensel khat 2B yang diasah sendiri secara tirus untuk mengekalkan kualiti kesenian khat. Ya, maknanya anak-anak kadang-kadang tu ya ada yang guna pakai pensel khat mechanical tak jadi masalah. Tapi pakai pensel khat mechanical ini saiznya semua sama. Kalau 30 orang calon, 30 orang semua sama dia punya bentuk sebab saiznya semua sama. Berbanding dengan pensel khat 2B ini yang diasah sendiri secara dia akan berbeza. Macam mana dia akan ada kelainan di antara pensel khat dengan pensel khat yang lain. Itu yang seninya. Dan pemeriksa boleh kenal. Sebab apa anak-anak, untuk makluman dalam Negeri Selangor juga kaki tangan guru JAIS juga ramai pakar khat peringkat kebangsaan, peringkat negeri ada ya, amatur dalam kelab dan sebagainya, ramai yang aktif dengan khat ini. Jadi kita khawatir kalaulah khat kita itu diperiksa oleh mereka agak susah kita ya. Jadi itu gunanya kenapa kita galakkan guna pakai pensel khat yang diasah sendiri secara tirus. Okey. Seterusnya menjawab dengan bolpen ya, pen mata bulat ni. Okey, boleh guna ya, tapi saya tak galakkan. Sebaiknya gunalah pensel 2B tadi. Sebab apa anak-anak, kalau pakai pen ni, kalau salah kita tak boleh padam. Kita tak boleh pakai liquid paper, tak dibenarkan. Tak boleh guna correction tape, tak boleh. Ya. Jadi macam mana kalau guna pen juga kena potong. Bila potong garis saja, jadi kita nak jawab di mana lagi. Jadi ruangan jawapan sudah mengecil, sempit. Ya, untuk makluman anak-anak kena jawab di atas kertas soalan itu juga. Ya, kena jawab di atas kertas soalan itu juga. Jadi ruangannya terhad. Sebab itu kalau kalau pakai pensel boleh padam, tapi kalau pakai pen itu kaedah dia kena potong, dia tak boleh pakai liquid paper, tak boleh. Ya, diharamkan sebab lembaga periksaan juga tidak membenarkan untuk menggunakan liquid paper dan juga correction tape. Okey, seterusnya. Seterusnya anak-anak, kesalahan ketika menjawab ya dalam soalan periksaan. Kena ingat ya, anak-anak kita ada 5 kertas soalan nanti. Okey, dalam PSRA. Pertama sekali kesalahan ketika menjawab calon ialah menjawab 2 soalan dalam semua bahagian. Apa maksud 2 soalan dalam semua bahagian? Dalam setiap subjek biasanya dia ada 3 soalan. Contoh tauhid fiqh. Dia ada 3. Maknanya tauhid ada 3 soalan subjektif. Jadi calon murid kena pilih 2 soalan, maksudnya 2 kelompok soalan. Kalau kelompok soalan 1, dia punya soalan dia apa? Alif, ba, jim, dal. Ya. Soalan 2 pun begitu juga, alif, ba, jim, dal. Jadi yang dimasukkan dengan 2 soalan dalam semua bahagian ini, maksudnya ada calon dia jawab soalan 1 dia ambil alif, ba je. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Yang kedua, mungkin soalan yang kedua dia ambil ba, jim, soalan yang ketiga dia ambil jim, dal. Maknanya kat situ walaupun 2 tapi dia ambil daripada 3 bahagian soalan. Yang itu yang kita tak nak. Jadi bahagian yang ketiga tu kemungkinan besar pemeriksa takkan tanda. Jadi pemeriksa hanya ambil soalan 1 dan 2 saja. Jadi kita hilang markah dekat situ. Jadi jangan buat macam tu. Okey, seterusnya yang kedua, kesalahan menjawab alif atau ba pada soalan bahasa Arab dipilih. Ya, alif atau ba.
Sedangkan dalam bahasa Arab, as-su'alul awal, kalau anak-anak tengok dalam buku latihan aktiviti sebagainya, as-su'alul awal dalam bahasa Arab dia dua saja, alif dan juga ba. So kena jawab dua-dua. Jangan pilih salah satu sebab kita jumpa pelajar ini cantik, bagus, hebat dia jawab. Ya, tapi dia ambil ba saja. Alif ditinggal. Jadi bila alif tinggal, makanya dia akan hilang 10 markah dah. So balance markah tinggal berapa? Balance markah tinggallah 90. Boleh dapat mumtaz? Belum tentu lagi. Sebab belum potong lagi dengan kalau jumpa lagi kesalahan dipotong-potong takkan dapat mumtaz. Sebab itu anak-anak kalau as-soal awal dia kena jawab alif dengan ba semua. Ya. Tak tahu tak apa, tinggalkan tapi jawab yang tahu. Okey, baik, seterusnya memadam kesalahan menggunakan pemadam asli. Ni pemadam asli. Ya, dia pakai pen. Lepas tu liquid paper tak boleh pakai, correction tak boleh pakai. Apa dia buat? Dia pandang kiri, pandang kanan, orang tak nampak, dia calit, dia tanya sampai berlubang kata soalan tu. Ya. Jadi tak perlulah. Sebab apa anak-anak? Kita kena tampat hati pemeriksa sebenarnya. Ya, supaya pemeriksa ini seronok menanda kertas soalan kita. Ya, jangan ganggu emosi pemeriksa sebab pemeriksa ni manusia juga, bukan robot. Ya, ada satu ketika tu lagi dahsyat, ya Allah, ya. Sampai pada pemeriksa tu, ya, kertas tu basah. Ya, kertas jawab soalan tu basah. Basah tak apa lagi, tapi masya-Allah ada perfume tambahan tu. Rupanya apa yang dia buat sebenarnya calon-calon bila habis saja menjawab, saya ada lagi masa, dia buat aktiviti bebas, dia tidur. Ya, dia pergi mengembara ke Australia, ke London, ke India, ya, ke Brunei, Singapura. Dia melancong dengan enjinnya kan. Jadi meleleh idea tu kan. Atas kertas pula tu diletak bawah muka dia tu. Bangun-bangun tengok, ya Allah, banjir. Bila banjir tu lap pula dengan lengan baju. Udah, ya Allah. Kan foto namanya tu. Jadi kertas tu tak kering lagi. Sampai pada pemeriksa tak kering lagi. Bayangkan seminggu je. Masuk dalam plastik hitam tu tak kering. Sebab tak ada dapat panas. Haba kan. Bila tak kering sampai pada pemeriksa. Ya Allah. Sedih. Ya. Nak pengsan pun ada. Maklumlah perfume tambahannya. Ya, terlampau wangi sangat sampai nak pengsan. So jangan ganggu perasaan itu. Jangan ganggu emosi pemeriksa. Sebab apa anak-anak pemeriksa dia kadang-kadang dia ada belah ihsan dia. Ya, kadang-kadang dia nak bantu. Kadang-kadang ada juga calon 89 bagilah. Kadang-kadang saya pula. Kadang-kadang ada juga 88. Macam mana kita nak tolong ni bagi 90? Cari sampai macam tu sekali kita nak tolong calon ni. Sebab itu anak-anak jangan ganggu emosi pemeriksa. Ya, elok-elok dia nak tolong, nak cari, dengan adanya keadaan yang begini, dah dia tak nak tolong kita, kan rugi. Jadi anak nak tolong jaga. Ya, okey, seterusnya menulis jawapan dengan tulisan Rumi, tak ada markah. Ya, tulislah Jawi. Tak betul eja, tak apa, jangan risau. Ustaz, saya eja tentang pukang. Tak apa, salah eja. Macam saya kongsi dengan kawan-kawan tadi, eja hospital, bulat, ujungnya je nampak talam tal hospital. Okeylah. Ya, ada bunyi juga tal, jangan tak ada langsung. Ya, ni tulisan macam-macam, tulisan apa, tulisan India ada bulat yang tulis Siam apa-apa entah kan. Tak boleh nak faham. Jangan macam tu. Asal ada bunyi okey. Tapi kalau imla khat Jawi salah eja, minta maaf, kena potong markah. Ya. Okey. Seterusnya, tolong ambil perhatian, ini penting. Berhati-hati pada soalan yang ada perkataan kecuali. Bukan, yang benar, yang salah, paling tepat. Ya, ini bahaya ni. Sebab dalam soalan-soalan kebab ni bahaya ni. Kebab ke kebat? Kebat, ya, kena bersedia tu. Okey, seterusnya berkenaan dengan maksud, pengertian, erti, takrif adalah sama. Ya, jangan pula dalam kelas anak-anak belajar berkenaan dengan pengertian. Kiamat contohnya, tiba-tiba dalam soalan berikan takrif kiamat. Sudah. Jangan salahkan ustaz tak ajar, cikgu tak ajar, ustazah tak ajar. Sebenarnya sama. Maksud, pengertian, erti, takrif adalah istilah yang sama. Ya.
Okey, seterusnya, kira dan pastikan cukup 20 soalan objektif yang telah dihitamkan jawapannya pada kertas OMR. Ya, alif ba jim dal. Ya, kalau UPSR ABC kan. UPSR A dia alif ba jim dal. Okey, seterusnya baik. Untuk peringatan anak-anak. Okey, untuk peringatan anak-anak dekat sini ya, yang ini soalan subjektif. Sekarang ini dia dah pecahkan ikut soalan ya. Dia tidak jaranglah ada satu soalan itu dua kehendak jawapan. Ya, jarang. Biasanya dia akan pecahkan kepada anak-anak soalan ya, satu roman, dua roman ataupun alif ba jim dal yang kecil. Okey, baik. Cuma saya nak fokuskan kat sini soalan bersutur. Contoh, berikan 3 adab ketika bekerja. Okey, dia minta berapa? Bilangan 3. So kena bagi 3 lah sebab ruangan jawapan memang dah diberi. Dibagi macam ni 3 dah. Ya, cuma saya nak bagi tips kat sini untuk selamat anak-anak. Ya, takutlah kalau kata soalan jawapan nombor 2 ni salah contohnya, ya, macam mana kita nak backup? Macam mana kita nak jaga? So, saya cadangkan kalau dia minta 3, lebihkanlah 1. Ya, ekstrakan 1 supaya kalau salah satu jawapan anda itu salah, masih ada lagi backup jawapan. Okey, jadi anak-anak, kalau dia minta 1, bagi 2. Minta 2 bagi 3. Minta 3 bagi 4. Ya, macam itulah kaedahnya. Nak tulis kat mana? Sebab ruangan yang sediakan hanya sedikit. Ya, jadi mana anak-anak kena pandai-pandailah. Letakkan di ruangan tepi sini ke, di bawah sini ke, tulis kecil-kecil ke, macam mana? Ya, okey, tulis dekat situ. Jangan tulis di tempat lain. Dia akan jadi salah lah, bukan dari kelompok soalan yang sebenar. Okey, jadi pastikan ya, ekstrakan 1. Ustaz, ekstra ni nanti takut potong markah. Tak apa, jangan risau. Dalam skema pemarkahan tidak ada istilah pemotongan markah walaupun jawapan lebih. Gitu. Okey, so jangan risau. Cuma jangan lebih lah. Ya, kalau dia minta 3, kamu bagi 6, melampau. Ya, minta 3 bagi 10. Nak tulis kat mana kan? Penuh satu muka surat soalan ditulis. Tak perlulah. Ya, hanya lebihkan 1 cukup. Memadai. Okey, anak-anak, seterusnya. Baik. Tips dan peringatan sebelum menjawab kata soalan, ulang. Ini formula yang saya bagi. Kaedahnya, pertama sekali anak-anak boleh salin, tak ada masalah. Baca semua soalan. Yang kedua, tandakan right pada soalan yang rasa boleh jawab. Kira markah soalan yang rasa boleh jawab. Pilih markah yang tinggi dan jawab. Okey, macam mana perjalanannya anak-anak? Baik, saya tunjukkan di sini. Ya, okey. Bila anak-anak dapat saja soalan, ya, jangan jawab dulu. Saya nak anak-anak tolong spend masa 5 minit. Kalau tadi sejam 40 minit, ambil 5 minit tu. Jangan rasa rugi. Allah, rugilah jawab 5 minit ni. Jangan rasa rugi. Sebab apa anak-anak? Daripada 5 minit ini boleh menyelamatkan anak-anak banyak keadaan ni. Dia boleh tambah markah, ya, insyaAllah. Baik, caranya macam mana anak-anak? Bila dapat saja soalan, kena baca dulu. Pertama tadi apa? Baca semua soalan. Sambil baca, contoh ya, soalan 1, soalan 2, soalan 3. Sambil baca kita tengok. Setiap soalan itu, dia ada markah di hujungnya. Macam ni. Ya, markah di hujung ni. Okey. Jadi sambil kita baca soalan 1, alif kita baca, kita tandakan right pada soalan yang rasa boleh jawab. Katalah alif ni boleh jawab, kita tanda right. Baca lagi ba, boleh jawab, right. Baca lagi jim, tak boleh, dal tak boleh tinggal. Baca soalan 2 seterusnya. Alif tak boleh tinggal, ba boleh right, jim boleh right, dal tak boleh tinggal. Ya, baca lagi soalan 3, alif tak boleh, ba boleh, jim tak boleh, dal boleh. Ya. Ini baca lagi ya, belum lagi anak-anak menjawab. Okey. Bila mana dah anda right, barulah kita buat pilihan. Agak-agak soalan mana yang anak-anak nak pilih. Ya, kalau kita tengok sini, arahannya tadi apa? Jawab 2 daripada 3 soalan. Ni yang saya masukkan tadi ni. Ya, ada calon dia jawab sini 2, sini 2, sini 2. Salah tu. Dia kena pilih 2 daripada 3 soalan. Jadi kita kira markah ada. Soalan 1 bermarkah kita dapat. Ada 8 markah. Okey, soalan 2 bermarkah, kita dapat 10 markah. Soalan 3 bermarkah, kita dapat 12 markah. Jadi kalau misalnya ada arahannya jawab 2 daripada 3 soalan, so anak-anak nak pilih yang mana? Pasti anak-anak ambil yang tinggi. Itu dah.
10 campur dengan 12, markah jadi berapa? Jadi 22. Okey, itu sebab saya suruh anak-anak kira baru buat pilihan. Bayangkan kalau anak-anak tengok, oh sini 2, sini 2, sini 2. Tak apalah, kita ambillah soalan 1 dan soalan 2. Anak kira berapa dapat markah soalan 1 dan soalan 2. 10 campur 8 berapa? 18. So berapa dikira markah? 4 kat situ. Kita hilang 4 markah anak-anak. Bayangkan kalau anak-anak dapat 88 tambah 4 dah jadi berapa? Dah jadi 92, dah mumtaz kan? Sebab itu anak-anak jangan rasa rugi untuk ambil masa 5 minit itu untuk baca keseluruhan tanda soalan yang rasa-rasa boleh jawab, kira dan buat pilihan yang terbaik, insya-Allah. Jadi kat situ banyak membantu. Okey, cara terbaik ketika menjawab, pertama sekali tulisan adalah jelas dan terang. Ini pasti, sebab itu saya minta anak-anak guna pensel 2B sentiasa diasah. Sentiasa diasah, jangan sampai daripada awal hingga akhir tak diasah langsung. Tulis lama-lama apa jadi mata pensel anda akan jadi tumpul. Kelabu, tak nampak. Jadi jangan seksa pemeriksa tau. Elok-elok 2 biji mata jadi tambah 4 biji mata macam saya ni, 4 biji mata. Tak dapat lagi, tak nampak juga lagi, tambah lagi 2 biji mata lagi jadi 6 biji mata. Tambah lagi. Siapa? Pembantu. Tolong tengokkan, tengok apa tulisan budak calon ni. Jangan seksa pemeriksa. Okey, yang kedua menggunakan ejawai baru. Kemudian yang ketiga, kesalahan ejawai tidak ada potong markah melainkan jawai khatimah. Ini sudah dikatakan tadi. Okey anak-anak, setakat ini ada pertanyaan, persoalan? Kalau tak ada mungkin teruskan, sebab saya tak boleh nak tengok persoalan yang ada dalam chat anak-anak sebab saya punya skrin dia keluar penuh, sebab saya skrin dengan anak-anak. Hasrat saya tadi saya nak link dengan saya punya smart TV itu, saya boleh nampak chat daripada jauh, jadi saya boleh jawab. Tapi memandangkan ada gelombang yang menjadikan bising, jadi saya terpaksa hanya guna komputer sahaja. Minta maaf. Nanti insyaAllah selepas hujung sekali mungkin saya boleh tengok, boleh baca. Tapi kalau nak interrupt tak ada masalah. Okey.